Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan ucapan tanah kepada pasukan Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen menjulang trofi Bundesliga dengan baki 5 lagi perlawanan. Bayer Leverkusen mencipta sejarah baru buat kelab mereka. Pada musim ini selepas mereka berjaya menjulang kejuaraan Bundesliga dengan berbaki 5 lagi perlawanan, mereka berjaya menundukkan pasukan Werder Bremen 5-0 sebelum itu untuk memastikan trofi Bundesliga adalah milik mereka pada musim ini. 5 gol yang dihasilkan oleh Victor Boniface, Granit Xhaka dan juga hat-trick daripada Florian Wirtz sudah cukup untuk melengkapkan malam gemilang mereka di laman mereka sendiri pada malam tadi. Leverkusen merekodkan kemenangan sebanyak 25 kali, seri 4 kali dan tak ada sekalipun kalah di sepanjang 29 perlawanan yang berlangsung, menampakkan lagi dominasi mereka pada musim ini. Fokus mereka seterusnya adalah dalam aksi Europa League di mana mereka sedang mendahului pasukan West Ham dengan 2 gol tanpa balas dalam perlawanan pertama peringkat suku akhir, dan perlawanan kedua akan berlangsung pada awal pagi Jumaat nanti di West Ham pula. Kita ikuti pula keputusan perlawanan Liga Perdana Inggeris. Liverpool tewas tipis 1-0 kepada pasukan Crystal Palace. West Ham tumpas 0-2 kepada pasukan Fulham. Arsenal juga tumpas 0-2 kepada pasukan Aston Villa. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Liverpool mabuk tapai di Anfield. Malam berganda buat pasukan Liverpool apabila mereka tewas buat kali kedua secara berturut-turut di Anfield selepas tewas tipis 1-0 kepada pasukan Crystal Palace pada malam tadi. Liverpool sebelum itu tewas 0-3 kepada pasukan Atalanta dalam aksi perlawanan pertama peringkat suku akhir Europa League yang berlangsung pada awal pagi Jumaat yang lalu. Segalanya serba tidak menjadi buat anak buah juga Klopp apabila serangan demi serangan yang dilakukan oleh mereka tidak membuahkan hasil. Mereka juga begitu mudah untuk dibolosi walaupun dengan kehadiran semula penjaga gol utama mereka iaitu Alisson Becker yang sudah pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Gol tunggal pasukan Palace dalam perlawanan ini hadir pada minit ke-14 menerusi Eberechi Eze yang mudah menolak masuk bola hantaran daripada Tariq Mitchell. Gol tersebut kekal sehingga tamat perlawanan dan Liverpool kini terpaksa berdarah di tangga ketiga dengan mengumpul 71 mata, 2 mata di belakang pasukan Manchester City. Arsenal pun mabuk tapai juga. Arsenal seperti mana Liverpool gagal menggunakan kelebihan bermain di tempat sendiri apabila mereka tewas mengejut 2-0 kepada pasukan Aston Villa tengah malam tadi. Arsenal yang pada mulanya dilihat berpeluang cerah untuk meminta semula kedudukan Manchester City jika mereka menang pada malam tadi gagal menggunakan kelebihan setiap peluang yang terhidang untuk meletakkan mereka di depan. Mereka tidak berdepan masalah untuk menguasai bola dan juga permainan, tetapi kurang klinikal untuk menjurahkan setiap peluang keemasan yang dihasilkan. Aston Villa pula bermain secara berhati-hati dan berharap menyerat segala tekanan dan asakan yang diberikan kepada mereka sejak daripada awal perlawanan yang berlangsung. Momen penting buat pasukan Villa apabila mereka akhirnya berjaya memecahkan kebutuhan menerusi Leon Bailey yang mudah menolak masuk bola hantaran daripada Lucas Digne pada minit ke-84. Aston Villa hanya memerlukan 3 minit saja untuk menghukum barisan pertahanan pasukan Arsenal yang sibuk untuk mencari gol penyamaan dengan Oli Watkins menyempurnakan gerakan solo daripada tengah untuk menewaskan David Raya buat kali kedua pada minit ke-87. Gol tersebut telah pun membunuh semangat anak buah Mikel Arteta dan keputusan kekal sehingga tamat perlawanan. Kita lihat pula beberapa keputusan perlawanan yang berlangsung di sekitar Eropah. La Liga Spanyol, Las Palmas tewas 0-2 kepada pasukan Sevilla. Granada menang 2-0 ke atas pasukan Alaves. Athletic Club seri 0-0 dengan pasukan Villarreal. Sociedad seri 2 sama dengan pasukan Almeria. Dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali, Napoli seri 2 sama dengan pasukan Frosinone, Sassuolo seri 3 sama dengan pasukan AC Milan, dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Perlawanan di antara pasukan Roma dan juga Udinese terpaksa ditangguhkan. Perlawanan di antara pasukan Roma dan juga pasukan Udinese tengah malam tadi terpaksa ditangguhkan kerana salah seorang pemain pasukan Roma iaitu Evan Ndika telah rebah di atas padang pada minit ke-72 perlawanan. Perlawanan tersebut terpaksa dihentikan untuk memberikan laluan kepada perubatan untuk memberikan bantuan kecemasan kepada pemain antarabangsa Ivory Coast itu. Ndika yang berusia 24 tahun kemudiannya dibawa keluar menggunakan stretcher dan menaiki ambulans untuk melakukan pemeriksaan lanjut di hospital yang berdekatan. Maklumat awal bagaimanapun memberitahu yang Ndika berada dalam keadaan selamat dan pemeriksaan lebih mendalam akan dilakukan dalam masa yang terdekat ini. Perlawanan kedua pasukan terpaksa ditangguhkan ketika kedua pasukan terikat 1 sama hasil jaringan daripada Roberto Pereira untuk pasukan Udinese dan Romelu Lukaku untuk pasukan AS Roma.
Manchester City berada di bawah tekanan, kata Pep Guardiola. Pengurus pasukan Manchester City, Pep Guardiola, berpendapat yang pasukannya kini berdepan dengan tekanan yang semakin memuncak untuk mempertahankan kejuaraan mereka buat kali keempat secara berturut-turut. Dia berpendapat sedemikian selepas dua pesaing terdekat mereka iaitu pasukan Liverpool dan juga pasukan Arsenal tewas kepada lawan masing-masing sekaligus menjadikan juara mata dan antara ketiga-tiga pasukan itu menjadi dua mata. Tekanan yang dimaksudkan oleh Pep itu adalah mereka tidak boleh melakukan sebarang kesilapan dalam baki perlawanan Liga seterusnya kerana dia percaya Liverpool dan juga pasukan Arsenal akan bangkit untuk terus mengejar mereka. Ianya terbukti buat pasukan Liverpool yang berjaya bermain dengan lebih cemerlang semasa berada di bawah tekanan yang hebat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan untuk Arsenal pula, ianya sudah pasti menjadi pengalaman baru buat mereka. Dengan berbaki hanya 6 lagi perlawanan, kesemua pasukan sudah pasti mahu mendapatkan tempat terbaik untuk menghabiskan musim ini dan kelebihan sudah pasti milik pasukan Manchester City. Jurgen Klopp salahkan Manchester United. Jurgen Klopp yang juga pengurus pasukan Liverpool menyalahkan kekalahan 4-3 mereka kepada pasukan Manchester United dalam saingan Piala FA tempoh hari menjadi sebagai punca kepada merudumnya prestasi mereka pada ketika ini. Mereka sebelum ini sudah pun menjulang Carabao Cup dan berada dalam rasa yang tepat untuk menjulang 3 lagi trofi iaitu Piala FA, Europa League dan juga Premier League. Tetapi berubah 365 darjah selepas mereka tewas kepada pasukan Manchester United. Mereka tidak mempunyai masalah untuk menciptakan peluang, tetapi untuk memudahkannya adalah satu isu besar buat masa ini. Dengan 66 peluang besar telah pun dilepaskan oleh mereka setakat ini. Klopp menyadari masalah yang sedang berlaku itu dan sedang berusaha untuk menyelesaikannya, tetapi masih buntu sehingga mereka tewas 1-0 kepada Palace di Anfield malam tadi. Tewasnya mereka malam tadi bermaksud mereka telah memberikan laluan mudah kepada pasukan Manchester City untuk bergelar juara EPL buat kali keempat secara berturut-turut. Kita ke perkembangan terkini jendela perpindahan pemain. Marcus Rashford mahu kekal di Manchester United. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, telah membuat keputusan di mana dia mahu kekal bersama dengan kelab kesayangannya itu, sekaligus menolak kabar angin yang mengatakan dia akan ke pasukan Paris Saint-Germain menjelang musim panas nanti. United bagaimanapun masih tetap dengan pendirian mereka iaitu mahu menjual Anthony dan mendapatkan Michael Olise sebagai pengganti kepada pemain tersebut. Arsenal dan Chelsea kekal bersaing untuk Ivan Toney. Dua pasukan gegasi di London, Chelsea dan juga pasukan Arsenal, kekal bersaing untuk mendapatkan Ivan Toney daripada pasukan Brentford yang kini dianggarkan bernilai sekitar 40 hingga 50 juta pound. Selain itu, Manchester United juga menunjukkan minat yang serius untuk cuba masuk campur dalam persaingan tersebut. Arsenal mahu kekalkan Gabriel Jesus dan juga Kai Havertz. Arsenal telah mengesahkan yang mereka akan mengekalkan dua pemain bintang mereka iaitu Kai Havertz dan juga Gabriel Jesus pada musim hadapan. Mereka juga bakal menjadikan penyerang pasukan Bologna iaitu Joshua Zirkzee sebagai sasaran utama mereka pada musim panas nanti. Tottenham mahu pemain tengah pasukan Atalanta. Tottenham dilaporkan akan cuba mendapatkan pemain tengah pasukan Atalanta iaitu Ederson pada musim panas ini. Ini adalah sebahagian daripada proses rombakan secara kecil-kecilan yang dirancang oleh Ange Postecoglou bagi mereka mencabar kejuaraan EPL pada musim hadapan. Selain itu, mereka juga merancang untuk membawa masuk pemain pasukan Fulham iaitu Tosin Adarabioyo, tetapi bakal berdepan dengan saingan daripada pasukan West Ham dan juga pasukan AC Milan. Juventus berminat dengan pemain muda Arsenal. Juventus dikatakan begitu berminat dengan pemain muda pasukan Arsenal iaitu Charlie Patino. Selain pasukan Juventus, Inter Milan dan juga AC Milan juga berminat dengan pemain tersebut. Newcastle jadikan Morgan Gibbs-White sasaran utama mereka. Newcastle telah meletakkan nama pemain pasukan Nottingham Forest iaitu Morgan Gibbs-White sebagai sasaran utama mereka untuk dibawa masuk menjelang musim panas nanti. Situasi ini berlaku jika mereka terpaksa melepaskan Bruno Guimaraes semata-mata untuk mematuhi semula undang-undang PSR. Brighton cuba dapatkan Gustavo Sa. Brighton diberitakan sedang memberikan perhatian kepada pemain bawah 20 tahun pasukan Portugal iaitu Gustavo Sa yang sedang beraksi dengan kelab Famalicão di Portugal. Dia berjaya menampilkan prestasi yang sangat menakjubkan bersama dengan pasukan tersebut. Sebuah lagi pasukan daripada EPL iaitu Brentford juga dikatakan berminat dengan pemain tersebut. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.